billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat sejahtera dan di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menerima nikmat yang cukup banyak di muka bumi ini. Tapi persoalannya, adakah kita bersyukur di atas nikmat-nikmat tersebut? Baik, para penonton sekalian, hari ini kita nak menyambung pengajian kita dalam topik tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 114 sehingga ayat 122. Bagi mengupas ayat-ayat kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. InsyaAllah sampai raya Ustaz. Sama ya, maaf saya batin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya seronok sangat pagi ni bertemu dengan anak muda Dai Ustaz Aiman kita ni. Saya agak bergaya, berseri-seri. Aduh, boleh kata baju raya lah Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama dengan kita pada hari ini. Macam biasalah tuan-tuan ya. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini, apa kata kita lihat tafsir yang kita bawakan kepada anda semua pada hari ini, tafsir Ar-Rahman, dan juga kepada para penonton sekalian, kalau dah bersedia dengan tafsir anda, jadi apa kata kita nak mendengar dulu alunan suci ayat Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz, surah As-Saffat ayat 114 sehingga ayat 122. Tafadhal Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna 'ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil 'azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim wa tarakna 'alayhima fil akhirin salamun 'ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin innahuma min ibadinal mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah As-Saffat ayat 114 sehingga ayat 122. Mafhumnya, kita bermula dengan ayat 114 seperti yang tertera, dan demi sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat pemberian kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan kami selamatkan kedua-duanya dan kaumnya dari kesusahan yang besar. Ayat 116 bermaksud, dan kami menolong mereka sehingga menjadilah mereka orang-orang yang berjaya mengalahkan lawannya. Ayat 117, dan kami berikan kepada keduanya kitab suci yang amat jelas keterangannya. Ayat yang berikutnya, dan kami berikan hidayah petunjuk kepada keduanya ke jalan yang lurus, dan kami kekalkan bagi keduanya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ayat 121, demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Dan ayat yang terakhir, ayat 122 membawa maksud, dan sesungguhnya mereka berdua adalah dari hamba-hamba kami yang beriman. Jadi inilah rangkuman ayat-ayat yang kita akan tadabburkan pada pagi ini. Al-Fadhil Ustaz
Masya Ustaz Allah. Aiman, wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini kita melihatkan satu bentuk kegembiraan Ustaz Ya. di kalangan mereka-mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah SWT. Tapi bila kita melihatkan orang yang menerima nikmat itu, belum tentu mereka boleh bersyukur. Dan sebenarnya setelah bersyukur itu banyak kelebihan yang Allah nak berikan kepada kita. Jadi pada hari ini, para penonton sekalian, mungkin kita nak dengarkan kisah-kisah istimewa daripada Nabi Musa dan Nabi Harun daripada Al-Fadhil Ustaz, yang mana memberikan kita gambaran cara bagaimana untuk mensyukuri nikmat dan apa kesan daripada mensyukuri nikmat tersebut. Jadi Ustaz, Ya. mungkin secara gambaran kasar terlebih dahulu kita nak melihat keseluruhan ayat yang kita nak pelajari pada hari ini. Apa di antara intipati yang mungkin kita dapat pelajari daripada ayat yang Ustaz baca sebentar tadi? Baik, Daya Aiman, kita dah masuk ayat sehingga ayat 114 pada pagi ini. Dan seperti yang kita maklum penonton sekalian, surah As-Saffat ini jumlah keseluruhannya ialah 182 ayat. Dan baik, kita faham saudara, kita dah sebut di awal dahulu, surah As-Saffat ini merupakan surah Makkiyah, ada 182 ayat kesemuanya. Dan kalau dipecah kecilkan lagi, jumlah kalimah yang terkandung dalam surah As-Saffat ada 860 kalimah. Kalau pecah kecil lagi, hurufnya ada 3826 huruf. Baik, surah As-Saffat ini turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Para ulama tadabbur, para ulama tafsir kata surah ini turun sama ada ketika Rasulullah berada pada zaman pertengahan Mekah ataupun di hujung-hujung waktu Rasulullah dan umat Islam berada pada zaman Mekah. Yang mana bila kita sebut zaman pertengahan ataupun zaman penghujung di Mekah itu, pada waktu ini Rasulullah dan umat Islam yang minoriti pada waktu itu. Bila sebut minoriti ni, setengah ada catatan ahli sirah yang mengatakan umat Islam pada waktu itu ada sekitar 50 orang macam tu je. Sikit je. Sikit saja. Mana satu Mekah tu ada 50 orang je. Bukan sekadar itu para penonton, pada waktu itu Rasulullah dan umat Islam ditekan, ya, diancam, diugut, macam-macam lah, ya, sehingga kan diboikot, dipulau dan sebagainya. Maknanya kita faham pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang minoriti pada waktu itu berada dalam keadaan mod tekanan yang memuncak. Jadi surah As-Saffat ini turun kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Tentunya ada sesuatu perkara yang Allah Ta'ala nak bentangkan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, iaitulah kisah-kisah motivasi, kisah-kisah yang memberikan inspirasi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kepada kepada umat Islam. Karena itu tuan-tuan, Al-Quran ini bukan kitab sejarah, ya, bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran merupakan kitab hidayah. Al-Quran itu apabila dibaca, makin terinspirasi, makin memberikan kekuatan kepada kita. Kalau itu tuan-tuan rahmati Allah, kita pada pagi ni ayat 114 ni dah masuk Rasul yang ketiga dan yang keempat yang diceritakan dalam surah As-Saffat ini, iaitulah kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau sebelum ini, dua tokoh ataupun dua ikon manusia unggul yang Allah Ta'ala tampilkan dalam surah ini siapa? Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang digelarkan sebagai Abul Bashar Al-Thani, bapa yang melahirkan zuriat keturunan yang kedua. Yang maknanya kerana apa? Kerana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah menghapuskan kegiatan syirik pada zaman itu. Yang kedua, dalam surah ini kita pun telah membicarakan bagaimana tokoh manusia yang hebat, tokoh manusia agung, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan pada pagi ini para penonton, kita nak menusuri pula bagaimana Allah angkat cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga kekandanya, iaitulah Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Diangkat ceritanya dalam surah ini
itunya baru kita faham rupa-rupanya diangkat kisah-kisah para nabi dan para rasul sebelum ini sebagai memberikan semangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang minoriti pada waktu itu. Kalau betul ataupun sekarang ini kamu ditentang, kamu diancam, kamu dikata macam-macam, kamu diugut macam-macam, tengok cerita para rasul, para nabi terdahulu. Tengok bapa-bapa, abang-abang kekanda kamu sebelum ini, mereka juga diuji, diancam dan sebagainya. Ambil semangat ini. Maknanya surah ini, dan iman, kalau kita pun sekarang ni tengah down kan, tengah ada masalah kan, cuba kita bandingkan masalah kita dengan masalah para nabi, ujian para nabi dan para rasul terdahulu. Kita ni kecil sangat ujian kita. Ujian kita apa para penonton? Ujian kita ni mungkin suami terasa hati dengan kita kan, isteri mungkin matarik muka kan, masam dengan kita. Masalah kita yang tu je kan, tak ada pun orang baling najis pada kita kan. Mungkin kita ni, masalah kita dengar orang cakap belakang, aku dengar lah semalam ada orang mengutuk engkau lah, kita dah tak tidur malam dah kan, dah mikir. Maknanya masalah kita ni kecil sahaja berbanding ujian yang Allah Ta'ala telah berikan kepada para nabi dan para rasul. Baca Al-Quran, ambil semangat, ambil pedoman, dan itulah tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita. Wallahualam. Masya Allah, itu dia. Jadi Ustaz, saya pun sebenarnya kadang-kadang rasa down juga Ustaz. Allah. Biasalah manusia ni kan, macam-macam ujian, rintangan dan cabaran. Tambah hari raya ni, tak ada orang nak bagi duit raya kat kita kan. Jadi Ustaz, para penonton sekalian, kepada yang down-down kat rumah tu, jangan down sangat. Duduk dekat kursi relax-relax. Hari ni kita nak dengarkan kisah-kisah istimewa daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun daripada Al-Fadhil Ustaz. Tapi tu Ustaz, dah adalah masuk soalan ni, boleh kita Masya-Allah, silakan insya-Allah. Baik, kita nak bersama dengan penonton kita Al-Syal. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Merujuk kepada ayat 114, apakah maksud limpahan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun pada ayat tersebut? Pada ayat yang ke-15, adakah perhambaan Fir'aun ke atas kaum Bani Israel lalu Allah azab Fir'aun dan pengikutnya dengan bencana air, iaitu ditenggelamkan di Laut Merah, dan dengan pertolongan Allah kaum Nabi Musa terselamat dari bencana tersebut? Mohon Ustaz jelaskan selanjutnya. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita Al-Syai yang bertanya. Terima kasih banyak. Baik, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 131 kali di dalam 32 surah. Maknanya kisah ini antara kisah yang mendominasi di dalam Al-Quran Karim. 131 kali dalam 32 surah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, sebab apa kisah tentang Nabi Musa diceritakan sebegitu banyak dalam Al-Quranul Karim? Sekurang-kurangnya para ulama tafsir menyatakan dua sebab. Yang pertama, Nabi Musa telah diutuskan kepada dua kelompok manusia yang berbeza. Yang pertama, sejahat-jahat penguasa, sezalim-zalim penguasa. Nabi Musa diutuskan kepada siapa? Nabi Musa diutus supaya berdakwah ataupun berdepan dengan Fir'aun. Satu. Yang kedua, Nabi Musa juga berdepan dengan sedegil-degil umat, sedegil-degil kaum, yang itulah Bani Israel. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, kerana dua sifat ini, penguasanya dan juga kaumnya ada sifat degil, bongkak, sombong, riak, bajet bagus kan, orang lain semua salah kan, menindas orang. Jadi ini satu perkara yang sangat besar, yang mana tugas yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, iaitulah untuk menegas ataupun membawa risalah tauhid. Kerana itu dalam tafsir, contohnya seorang tokoh besar Syekh Sya'rawi telah menyatakan, dia kata kisah Bani Israel ini, dalam catatannya, kisah Bani Israel ini mendominasi juga dalam Al-Quran. Kerana apa? Bani Israel telah disebut di dalam Al-Quran kaum yang begitu degil, yang paling degil, maknanya yang susah nak ikut arahan, nak terima
wahyu ataupun nak terima apa yang disebut oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Dan inilah yang sedang berdepan oleh para nabi terdahulu. Sebagai contoh, para penonton rahmati Allah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Lama dah. Lama Ustaz. Lama. Kita ni bukan 950 tahun. Kan kita nasihat kepada suami, nasihat pada isteri, baru sehari je anak-anak tak dengar kan kita dah tension dah. Kan? Netizen kan, ataupun mungkinlah orang tulis pada kita kan, kritikan, komen-komen kan, kita pun rasa nak tutup Facebook dah. Dah tak nak dakwah dah kan, rasa aduh hai, dah tak boleh dah kan. Tengok bagaimana sebagai contoh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diangkat ceritanya dalam surah As-Saffat ini. 950 tahun berdakwah, umatnya tak nak dengar juga, kaumnya tak nak dengar juga apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, para penonton rahmati Allah, cerita tentang Nabi Nuh ini, apa yang berlaku, bagaimana kaumnya mula-mula mereka mengangkat ada lima tokoh orang saleh. Pada zaman sebelum itu mereka angkat, mereka buat macam peringatan lah, kita kena ingat ni tokoh-tokoh orang saleh ni. Okey, zaman tu okey lagi lah. Tapi selepas zaman peringkat anak, peringkat cucu pula, monumen yang dibuat ini tiba-tiba disembah pula oleh mereka, menyebabkan berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara rumusannya para penonton, bagaimana dakwah para nabi terdahulu, contohnya Nabi Nuh alaihi wasallam 950 tahun berdakwah, punyalah lama. Ini mengajar kepada kita tentang kesabaran. Wallahu a'lam. Oh yelah Ustaz, pagi-pagi ni orang kata berperang juga nak kejut anak bangun subuh. Oh ya Allah. Sabar bawa bertenang makcik ya. Ini perjuangan 950 tahun, kita baru berapa hari je kejut anak subuh kan. Bersabar di atas ujian. Kita nak berehat seketika. Banyak lagi kisah-kisah motivasi daripada Al-Fadhil Ustaz, daripada kisah-kisah yang kita kupas daripada Al-Quran selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Terima kasih para penonton. Ada yang baru buka TV tu kan, Alhamdulillah terus bersama dengan kita dalam mempelajari tafsir dan taranum dalam surah As-Saffat ayat 114 hingga ayat 122. Baik, sambil-sambil kita nak buka tafsir dan taranum ni kan, kita buka tafsir kita sambil kita bersarapan pagi, boleh-boleh belaka. Dan kita nak dengar sambungan daripada kisah Al-Fadhil Ustaz tadi, yang mana setiap manusia ada ujian dan cabarannya, tapi nak dibanding dengan kisah para nabi ini, mereka lagi besar ujian dan menyebabkan kita rasa kecilnya ujian kita. Ustaz, boleh kita sambung lagi Ustaz? Baik, insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Insya-Allah. Terima kasih para penonton rahmati Allah Taala sekalian. Seperti yang kita sebut tadi, Allah Taala menggambarkan pada ayat ini, walaqad mananna ala Musa wa Harun, dan demi sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat pemberian kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa nikmat pemberian itu? Nombor satu, nikmat nubuwah, nikmat kenabian. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkabulkan permohonan doa Nabi Musa alaihi wasallam supaya diangkat juga ke kandanya abangnya, iaitulah Nabi Harun, sebagai seorang nabi, sebagai peneman kepada Nabi Musa untuk menggerakkan dakwah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para penonton rahmati Allah, takdirnya Allah Ta'ala telah memberikan sedikit kelemahan lah kepada Nabi Musa, kerana dalam catatan Nabi Musa bila bercakap sedikit gugup, kan, sedikit gagap dan gugup. Kerana tu doa yang diajarkan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Doa supaya kita ni diberikan kefasihan lidah kita. Jadi para penonton rahmati Allah Ta'ala, kerana itulah kelebihan yang ada kepada Nabi Harun alaihi wasallam, iaitulah seorang yang
yang bercakap dengan tenang, bercakap dengan lancar. Jadi maknanya nikmat pemberian nombor satu yang dinyatakan oleh para ulama tafsir, iaitulah Allah Ta'ala memberikan nikmat nubuwah, kenabian kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Baik. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita kena faham juga ketika mana Fir'aun ini bermaharajalela. Asal kisahnya begini, tuan-tuan. Telah datang dalam mimpinya, dalam mimpi Fir'aun ini akan lahir seorang insan, seorang lelaki daripada kaum Bani Israel ini yang akan merampas kedudukan ataupun yang akan menjatuhkan Fir'aun sebagai penguasa pada waktu itu. Jadi apabila mendapat mimpi begitu, Fir'aun ini dah tak senang duduk. Dia telah pun mengarahkan tentera-tenteranya, bala tenteranya untuk mana-mana maklumat, berita yang mereka dapat, mana-mana bayi lelaki yang baru dilahirkan, diberi arahan supaya dibunuh semua itu. Sebab dia nak menjaga kedudukan dia tadi. Jadi dalam catatan tuan-tuan, puluhan ribu bayi-bayi lelaki yang tidak berdosa ini telah dibunuh oleh Fir'aun. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi Allah Ta'ala telah mempunyai maha merancangnya Allah. Allah Ta'ala punya rencana sendiri untuk menghancurkan Fir'aun yang menentang Allah dan menentang apa yang dibawa oleh para Nabi ini. Tuan-tuan, kalau itu tuan-tuan, dalam surah An-Naml, ya surah An-Naml, Allah Ta'ala cerita bagaimana antara kehebatan para Nabi ini, selain mereka diberikan kekuatan untuk berhujjah, ya, untuk mengemukakan fakta hujjah yang bersifat mubin, ya, dalil. Perkara yang kedua, itulah para nabi dan para rasul ini ada yang diberikan mukjizat pada mereka. Contoh, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat memahami bahasa semut, kan, boleh bercakap dengan burung, kan, hebat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Tongkat, kan, tongkat yang kecil dilempar jadi ular besar, kan. Kemudian seluk jari dalam poket ni nampak cahaya pula, kan. Jadi itu antara mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Tapi kerana kedegilan Fir'aun ini, hujjah pun dah bercakap, dah cerita dah betul-betul, tapi dia tolak, dia reject. Mukjizat pun Allah Ta'ala perlihatkan, dia tolak juga. Akhirnya dalam surah An-Naml Allah Ta'ala menceritakan bagaimana pengakhiran yang akan diterima oleh Fir'aun, iaitulah dihancurkan Fir'aun ini. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah nikmat pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Wallahu a'lam. Masya-Allah Ustaz. Kita bila dengar tentang kisah ni Ustaz, rasa mungkin kita pun terpalit dengan keadaan seperti ini. Kadang-kadang banyak dah kelebihan ataupun perkara-perkara yang Allah dah tunjukkan kepada kita, tapi masih lagi kita ni tak nak melakukan amal soleh, masih Allah lagi Allah dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Adakah kita mengikut jejak langkah Fir'aun? Kita tanya diri dan kita muhasabah diri. Baik, kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Ustaz, Ajura Azlin Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dai dan kru-kru, tanyalah Ustaz, sahabat bakal penghuni syurga. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-15, 115, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Apakah yang dimaksudkan dengan bencana besar itu, dan bagaimana pertolongan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, iaitu Nabi Musa, Nabi Harun serta kaumnya? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Baik, terima kasih Jura Azri Sufyan yang bertanya. Baik tuan-tuan, ayat 115, wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan kami menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya dari kesusahan yang besar. Apakah makna kesusahan itu tuan-tuan? Maknanya ialah kejahatan Fir'aun tadi. Tuan-tuan, tengok hebatnya Allah Ta'ala nak suruh kita belajar. Bila sebut Fir'aun, Allah Ta'ala tak bagi spesifik Fir'aun yang mana. Dalam sejarah dan catatan kajian ini dibuat oleh sejarah tuan-tuan,
Fir'aun ini dia mempunyai dinasti yang begitu panjang. Antaranya tuan-tuan, kalau yang sempat saya catatkan tuan-tuan, dicatatkan dinasti yang panjang itu, dinasti Fir'aun ini hampir 3,000 tahun. Ya, hampir 3,000 tahun. Dan nama-nama Fir'aun ini hampir ada 300 lebih. Kan? Ramai ya Ustaz Ramai. Dan dalam catatan para pengkaji sejarah, mereka mengatakan Fir'aun yang berdepan dengan Nabi Musa dalam Al-Quran ini ialah Ramsis II. Ramsis II. Sebab dibuat kajian kepada mumia Ramsis II pada hari ini, maknanya Ramsis II tu, mumia dia itu kandungan garam ya dalam jasadnya itu melampau tinggi. Jadi inilah tapi wallahu alam, tapi itu kajian yang dibuat. Dan tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kezaliman ataupun perkara jahat yang dibuat oleh Fir'aun ini ialah dia mengancam untuk membunuh Bani Israel, kaumnya itu. Dan bukan setakat itu tuan-tuan rahmati Allah, kezaliman yang maha besar, yang paling besar dibuat oleh Fir'aun ini, setelah berpuluh-puluh tahun Allah Ta'ala bagi kekuasaan kepada dia. Berpuluh-puluh tahun dia memerintah. Kemudian dia juga mempunyai batalion bala tentera yang begitu ramai dan begitu kuat. Kemudian dia ni juga ada kekuatan ekonomi, kaya raya. Dia mula jadi sombong kan. Klimak kesombongan dia apa para tuan-tuan? Dia mengaku dia ni Tuhan. Habis dia mengaku dia ni Tuhan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala menyelamatkan kaum itu, termasuklah Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya bagaimana? Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan konco-konconya dalam Laut Merah tadi. Ya, maknanya bagaimana apabila berada di persimpangan laut Nabi Musa dan umat Islam pada waktu itu, para penonton rahmati Allah, waktu itu masih tidak ada isyarat lagi. Di depan laut, belakang Fir'aun dan gerombolan tentera-tenteranya. Allah Ta'ala memberikan mukjizat, Allah memberikan bantuan, dibuka laut itu, Nabi Musa dan pengikut yang beriman dapat berjalan ya merentasi laut tersebut. Fir'aun dan konco-konco bala tenteranya tengok boleh berjalan ni, dia pun macam tengok macam okey, dia pun turun jalan. Di tengah-tengah itu Allah Ta'ala menggulung semula lautan tersebut. Akhirnya habislah, tamatlah riwayat, Allah Ta'ala hapuskan Fir'aun dan konco-konconya tadi. Jadi ini antara yang disebutkan para ulama tafsir, bagaimana khususnya Nabi Musa, Nabi Harun dan umat pada waktu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia. Mungkin kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah satu ujian dalam kehidupan kita, yang mana Allah boleh ambil sekelip mata je kan. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita kuat, sekelip mata Allah berikan ujian, terduduk dan kita mengangkat tangan, akhirnya kita meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita nak belagak, tengok Fir'aun lagi belagak pada kita. Baik Ustaz, kita mungkin nak teruskan lagi ayat yang berikutnya berkaitan dengan ayat yang ke-116 ini Ustaz, berkaitan dengan kami menolong mereka sehingga menjadilah mereka orang-orang yang berjaya, iaitu mengalahkan lawannya. Apa maksud ayat ini Ustaz? Baik, Dai Aiman dan para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, dia ada kaitan ayat 114, 15 dan 116 ini. Seperti yang kita sebut tadi tuan-tuan rahmati Allah, kan kita faham tadi surah ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Mekah. Sudahlah pada waktu itu diancam, diugut macam-macam. Pada waktu itu umat Islam berada dalam keadaan lemah kan. Tentera musyrikin semuanya lengkap bersenjata, macam-macam ada kekuatan. Umat Islam pada waktu itu dahlah kecil, dahlah sikit, lemah pula. Baik, kita tengok dalam kisah Bani Israel dan juga Nabi Musa, Nabi Harun berdepan dengan Fir'aun. Fir'aun ni kot kan, yang ada segala-galanya. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan kepada Nabi Muhammad dan juga para umat Islam yang minoriti pada waktu itu, kamu tengok, kamu lihat pada dalam ayat dalam surah As-Saffat ini, bagaimana Fir'aun itu yang penuh dengan sifat kefir'aunan. Baik, saya teringat balik tadi saya sebut, kenapa Allah Ta'ala tak spesifikkan Fir'aun ni siapa, nama dia siapa? Sebab apa? Sebabnya tuan-tuan, yang Allah Ta'ala nak kita belajar daripada kisah ini bukan pendetailan, bukan perincian Fir'aun tu siapa, dia suka makan apa, tak.
Yang kita nak belajar ialah jangan jadi sifat kefiraunan tadi. Dan sifat kefiraunan ini yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, dia boleh berlaku sampai hari kiamat. Hari ini pun jangan sama sekali kita ada sifat kefiraunan dalam diri kita. Orang tu tak ada, sifat tu ada. Sifat tu lagi. ada. Bongkak, sombong, kita je yang betul, pandang rendah pada orang kan, berbangga-bangga, Allah bagi nikmat, kufur nikmat, lupa pada Allah. Jadi sifat itu yang jangan ada sama sekali dalam diri kita. Jadi para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maknanya dalam ayat ini wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Kami menolong mereka. Allah Taala tolong, Allah Taala bantu Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel yang beriman kepada Allah pada waktu itu, walaupun mereka lemah, walaupun mereka kecil, tetapi yang Allah nak ajarkan kepada kita, yang menewaskan Fir'aun itu betul bukan kamu, tetapi kuasa Allah. Maknanya kita ini mesti yakin, kita ini mesti bulat tekad, yakin sungguh-sungguh dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan, apabila berada betul-betul di persimpangan di Laut Merah tadi, kan? Nabi Musa menyebut kepada kaumnya yang dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim. Maknanya Nabi Musa kata, mafhumnya jangan bimbang. Pertolongan Allah itu pasti akan tiba. Kan? Pertolongan Allah itu pasti akan sampai. Jangan bimbang. Kerana itulah tuan-tuan, inilah kata-kata inna ma'i rabbi sayahdin. Ini yang disebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya Tuhan aku bersama aku, akan memberi petunjuk kepada aku. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kita rasa kita tak ada kekuatan, tetapi yakinlah kita mesti mohon kekuatan kepada Allah. Kerana itu tuan-tuan, baik, dalam konteks kehidupan kita, bila kita ada masalah, kan, kita rasa ya Allah macam tak ada jalan keluar je, macam ini jalan matilah, kan tuan-tuan, kita balik kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan memberikan jalan keluar kepada masalahnya. Wa yarzuquhu, Allah Taala akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Maknanya tuan, apabila kita diuji oleh Allah dengan ujian yang pelbagai lah, kan, apa yang perlu kita buat, tuan-tuan dan puan, kita mesti cari solusi. Ikhtiar cari solusi. Pada masa yang sama, kita ni mesti makin akrab, makin dekat, makin rapat, makin mengadu, makin merayu, minta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Makin dekat kita dengan Allah, mudah-mudahan ia akan menjadi asbab Allah Ta'ala berikan bantuan kepada kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kadang-kadang bila kita fikir bahawa konsep dalam kehidupan kita, kena yakin bahawa apa saja masalah yang datang, Allah pasti akan datang bantuan. Tapi mesti ada syarat-syaratnya, Ustaz. Betul. Syarat-syarat bantuan itu akan tiba. Jadi selepas ini kita akan bicarakan dengan Fadil Ustaz. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang resah silih berganti, itulah sunnah orang berjuang. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baik Ustaz, saya terlihatlah diri tadi Ustaz. Sedap betul lagu ni, Masya Allah. Saya ingat Ustaz nak sambung ni.
Jadi Ustaz, dalam lirik lagu ni menceritakan tentang inilah sunnah orang berjuang Ustaz. Bila berjuang ni tak lari daripada ujian dan cabaran. Begitu juga kalau kita lihat dalam perjuangan ini, Nabi Musa dan Nabi Harun diletakkan orang kata regu, kan? Berbanding dengan umat-umat yang lain terdahulu, mereka kadang-kadang letak seorang nabi, kan, untuk kaum mereka. Tapi berbeza untuk kali ini, iaitu Nabi Musa diletakkan bergandingan dengan Nabi Harun. Mungkin ada cerita di sebaliknya Ustaz. Subhanallah, satu soalan yang baik, yang memberikan kepada kita belajar sesuatu. Regu, kan? Regu dalam berdakwah ini kita mesti sinergi. Sinergi maksudnya ialah kita mesti berpadu dan kita optimumkan kekuatan masing-masing. Para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi Harun menjadi kekuatan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka bukan compete, tetapi mereka complete. Ya, maknanya mereka saling sokong menyokong dan berpadu. Jadi takdir Allah, para penonton sekalian, kita ni ada masing-masing ada kekuatan, ada kelebihan. Sebagai contoh, saya ada banyak kekurangan saya. Saudara Ustaz dan Aiman kita banyak kekuatan. Jadi apabila kita berganding dan berpadu, kita bergerak seiring, kita komplement, kita saling sokong menyokong, jadi ini akan menyebabkan dakwah kita akan lebih mencapai, dakwah kita akan berkesan, baik dalam konteks keluarga. Kerana itulah para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sebagai ibu bapa, kita sebagai suami isteri mesti bergerak bersama-sama untuk mendidik anak-anak. Dia kalau untuk didik anak-anak ni, yang buat kerjanya ialah ibu saja, mak saja. Ayah tak peduli langsung, kan? Ayah tak peduli langsung, jadi dia tak jadi. Begitulah sebaliknya. Sebagai contoh, bila ayah tegur anak, tiba-tiba mak kata, alah abang pun waktu muda pun teruk macam ni, lebih teruk pada ni lagi. Backup. Dia backup anak pula, kan? Jadi tak ke mana lah, tak berkesan lah. Jadi maknanya kita kena saling sokong menyokong. Kerana itulah tuan-tuan, kita ni kan, biarlah kita hidup secara kolektif. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kita ni mestilah sama-sama menggerakkan agenda ataupun kita bawa semangat untuk kita ajak orang buat baik. 'Alal birri wat taqwa, buat kebaikan dan takwa. Dan jangan sama sekali kita berkumpul, kita berpakat, kita merancang untuk buat kejahatan ataupun dosa. Jadi tuan-tuan, ini yang kita belajar dalam dakwah. Tentunya kita mestilah bergerak seiring, kita saling melengkapi sesama kita. Orang kata kalau orang tua-tua tu dia kata kalau lidi sebatang tu dah senang je nak patah, kan? Betul. Tapi kalau dah banyak-banyak tu payah nak dipatahkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Betul. Jadi Ustaz, dalam ayat yang berikut ni, kita lihat ayat ke-117 ini yang mana bermaksud, dan kami berikan kepada keduanya kitab suci yang amat jelas keterangannya. Jadi kita nak tahu jelas tu cerita tentang apa Ustaz? Baik, 117 ini Allah Ta'ala menyatakan wa atainahumal kitabal mustabin. Kami beri seperti yang Imam baca tadi, dan kami berikan kepadanya keduanya kitab suci, itulah kitab Taurat yang amat jelas keterangannya. Jadi maknanya kitab Taurat ini menjadi panduan dan pedoman kepada Bani Israel. Ada kitab, ada panduan yang menjelaskan mau'izah, ada nasihat, ada pengajaran, ada hukum hakam dan sebagainya. Baik, apa kaitan ayat ini dengan kita? Para penonton rahmati Allah, kita hari ini ada Al-Quranul Karim. Ya. Jadi tuan-tuan, Al-Quran mesti menjadi sahabat setia kita. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur. Sebab apa ya? Sebab Al-Quran itu sebagai syifa. Syifa sebagai ubat. Ubat apa? Sakit rohani. Ya, Al-Quran ini ubat kepada sakit rohani. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu sebagai rahmat kepada orang beriman. Dalam ayat ini, para penonton dan rahmati Allah, para ulama tadabbur telah menyatakan orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat ni maknanya dia baca Quran, dia ambil usaha untuk faham Al-Quran,
dia ambil usaha untuk beramal dengan Al-Quran. Faham, baca, faham, amal. Baca, faham, amal. Baca Quran, faham Al-Quran, amal dengan Al-Quran. Baik, orang yang buat ketiga-tiga benda ini tuan-tuan, mereka akan dapat rahmat. Apa makna rahmat? 3 perkara. Para ulama kata rahmat nombor 1. Hidup mereka di atas dunia ini, orang yang bersahabat dengan Al-Quran, orang yang baca Quran, orang yang faham Al-Quran, orang beramal dengan Al-Quran, hidup mereka atas dunia ni, Allah Ta'ala akan cukupkan rezeki mereka. Allah akan cukupkan rezeki. Jangan bimbang, Allah cukupkan. 1. Yang kedua, bila ada masalah, pasti masalah itu bukan kosong. Maknanya Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala hadirkan bantuan, dan orang beriman ini, masalah itu akan menjadi sumber pahala kepada dia. Kenapa sumber pahala? Dia bersabar, dia redha, dia tawakal, dia cari ikhtiar untuk selesaikan masalah. 2. Nombor 3, apa makna rahmat Al-Quran kepada orang beriman? Nombor 3, orang yang bersahabat dengan Al-Quran, mati mereka, hidup mereka diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu para penonton dalam surah Al-Fajr, kan, kita bila kita mati nanti kan, ya Allah, kita harap sangat malaikat doa pada kita. Kita harap sangat Allah Taala sebut pada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan kamu redha kepada Allah dan Allah redha kepada kamu. Mari masuk bersama dengan hamba-hambaku ini, kata Allah. Mari aku jemput kamu, mari masuk ke dalam syurga. Jadi para penonton rahmati Allah, 117 ayat dalam surah As-Saffat ini memberikan gambaran kepada kita kitab Al-Quranul Karim, ya, menjadi pedoman kepada kita. Jangan tinggalkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Kalau kita tengok Ustaz, kita kan baru lepas bulan Ramadan ni kan. Ya Allah, rindu bulan Ramadan ya, kan. Betul Ustaz, rindu. Aduh, ya Allah. Makcik-makcik kita kan sampai 1 juzuk. Bukan 1 juzuk Ustaz. Habis khatam 1 Quran. 1 Quran 30 ada juzuk. yang 2 round pun ada Ustaz. Allahu Akbar. Masya-Allah, seronok kita. Maknanya 1 juzuk sehari kan. 1 juzuk sehari ataupun 2 juzuk 2 sehari. juzuk sehari, masya-Allah. Dan kalau seronok kita dapat continue Ustaz selepas bulan Ramadan kan. Kena teruskan. Sebab Allah akan berikan 3 rahmat yang Ustaz sebutkan sebentar tadi Ustaz. Baik, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik ni Ustaz. Ya. Ini daripada ayat yang ke-117, sahabat kita Sahziatul Siddiq, bagaimana yang dimaksudkan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas? Apakah ia merujuk kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa AS, tapi mengapa disebut untuk kepada keduanya? Yang kedua, bagaimana penurunan kitab Taurat itu diturunkan? Apakah ia seperti penurunan Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat? Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudari Sahziatul Siddiq, penonton setia kita ni. Para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, maksud di dalam ayat ini, kitab itu ialah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa tak disebut nama Nabi Harun? Kan kita sebut tadi, mereka ini, Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi yang diutuskan pada waktu yang sama. Jadi, apabila diturunkan kitab Taurat itu kepada Nabi Musa, ia merangkumi juga kepada Nabi Harun alaihissalam. Baik, bagaimana kaedah penurunannya? Seperti yang kita sebut sebelum ini kan, diturunkan ketika Nabi Musa beruzlah di Bukit Tur Sina. Dan kitab Taurat ini diturunkan secara sekaligus terus. Sebab apa? Sebab kitab Taurat itu diturunkan khusus kepada kaum Bani Israel. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran seperti disebut tadi, wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur, bertahap-tahap, berperingkat. Seperti yang kita sebutlah dalam bulan Ramadan dulu kan, tuan-tuan, Al-Quran ini ada peringkatnya. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Baitul Izzah itu diturunkan sekaligus, semua sekali 30 juzuk tu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian itu
diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Bila mulanya Iqra tu, Al-Alaq kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai habis tu. Bila tu? Itu yang kita cuti 17 Ramadan kan. Jadi para ulama kata yang 17 Ramadan itu ialah turun surah Al-Alaq kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, permulaan turunnya ayat Al-Quran. Selepas itu selama 23 tahun. Sebab apa Al-Quran ni dia bertahap-tahap? Kerana apa tuan-tuan? Al-Quran bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan, dan itu merupakan kitab pedoman, panduan sampailah hari kiamat nanti. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas Rasulullah sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, tidak ada lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul, dan kitab Al-Quran merupakan kitab penutup ya, yang menjadi rujukan sampailah hari kiamat. Jadi itulah jawapannya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, bila turunnya kitab itu, sambungan kepada ayat tersebut, ayat ke 118 tu memberi kesan kepada apa yang berlaku setelah turun kitab itu adalah, dan kami berikan hidayah, petunjuk kepada keduanya ke jalan yang lurus. Maknanya setiap penurunan kitab tersebut akan memberikan satu jalan ataupun panduan kepada umat pada ketika itu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit tentang ayat 118. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Benar, kerana itu tuan-tuan, wahadainahumas siratal mustaqim, dan kami berikan hidayah petunjuk kepada keduanya ke jalan yang lurus. Betul? Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ialah untuk memberikan petunjuk kepada kita. Sebagai contoh para penonton, kita sebagai orang Islam, orang beriman, kitab pedoman kita ialah Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Quran itu sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai pembeda mana yang betul, mana yang salah. Jadi para penonton rahmati Allah taala sekalian, kan itulah sifat Al-Quran ya, ialah memberikan pedoman dan petunjuk kepada kita semua. Kerana bila sebut sebagai petunjuk, kerana itu kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dalam semayang kita minta doa kepada Allah supaya kita ni Allah Taala berikan jalan yang lurus. Kerana itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada dua perkara penting, hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik. Jadi kita nak tahu apa hidayah dan taufik lepas ni. Selepas ni. Itu dia. Dan kita nak tahu juga hidayah ni bukan semua orang dapat saya. Ni satu insan yang terpilih ataupun siapa yang Allah nak berikan untuk memberikan jalan hidayah. Selepas ini para penonton jangan berganjak ke mana-mana, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi Ustaz, belum lagi. Biasa kalau dalam ucapan kita tengok Ustaz, orang biasa cakap wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi tadi Ustaz sebut taufik dengan hidayah ni ada beza. Tapi dalam orang kata penutup biasa orang sebut dua-dua Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit sambungan daripada kita cerita tentang ayat 118 surah As-Saffat tadi, cerita tentang hidayah. Tapi ada beza dengan taufik. Tafadhal Ustaz. Baik. Hidayah dan taufik. Hidayah ni maknanya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hidayah ni ia mencetus tahu. Ya, ia mencetus tahu. Taufik ni apa maknanya? Bimbingan daripada Allah. Kerana itu tuan-tuan, dua benda ni penting. Ada orang yang tahu tapi dia tidak dibimbing oleh Allah untuk buat benda yang dia tahu. Yang ni kita takut ni. Maknanya kita ada ilmu. Yang kita nak ialah kita beramal dengan ilmu kita. Dan tentunya tuan-tuan, ya, kita mohon bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tahu ya fadilat sembahyang jemaah. Kan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut basyiril masyaiin, berilah khabar gembira orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap gelita, orang itu akan mendapat naungan daripada Allah di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, para ulama kata orang yang pergi sembahyang jemaah subuh dan waktu maghrib isyak tu, mereka ini yang akan mendapat naungan daripada Allah di hari akhirat nanti. Kita baca hadis tersebut, tapi adakah kita amal dengan hadis tersebut? Yang ni yang jadi persoalan kita tuan-tuan. Maknanya mudah-mudahan kita ni makin banyak ilmu,
makin kita beramal dengan ilmu kita. Kerana itu tuan-tuan, doa kepada Allah, kita doa sama-sama tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala berikan hidayah dan Allah bimbing kita ni supaya sentiasa kita berada dalam kalangan orang-orang yang bertakwa, orang yang sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu'alam. Masya Allah Ustaz, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita, Nur Dahlia Biru, pada ayat yang ke-118 Ustaz. Dan kami tunjuk keduanya ke jalan yang lurus. Adakah ayat ini berkaitan dengan wahyu yang terdapat di dalam kitab Taurat, iaitu Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus? Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih saudari Nur Dahlia Biru. Betul. Maknanya seperti kita sebut tadi, kitab Taurat seperti Al-Quran, maknanya menceritakan mau'izah, nasihat, pengajaran, hukum hakam dan bimbingan kepada Bani Israel. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kenapa disebut oleh Syekh Sya'rawi Bani Israel ini orang yang kaum yang paling degil? Allah Ta'ala telah menghantar banyak amaran-amaran kepada mereka, tetapi mereka degil. Antara amaran yang Allah Ta'ala gambarkan kepada mereka, Allah hantar kepada mereka, apa dia? Ada kaum mereka yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan ribut taufan yang maha ganas. Allah hancurkan, tapi mereka masih tetap tidak mahu membuka hati. Ya, ada juga golongan Ashabus Sabt. Allah Ta'ala datangkan undang-undang peraturan, tak boleh pergi tangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi degil juga, pergi juga tangkap ikan pada hari Sabtu. Akhirnya bertukar manusia tu jadi kera. Allahu Akbar. Itu pun juga masih tak terbuka hati untuk ambil pedoman. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila kita baca ayat-ayat seumpama ini, apa yang berlaku di sekeliling kita, kita ambillah pengajaran, ambil iktibar, supaya apa? Supaya ni kita ni setiap hari ada kebaikan-kebaikan yang kita buat. Makin bertambah umur, ya, kita ni makin jadi orang yang baik-baik. Alhamdulillah para penonton kan, dan yang sebut tadi, kita hari ni 13 Syawal, 13 maknanya 13 hari kita meninggalkan Ramadan. Wah, kita rasa seronok sungguh kan. Bulan Ramadan dulu tuan-tuan kan, masjid ya Allah penuh kan, sengit sebelah masjid. Ramai jemaah kan, alhamdulillah. Tapi muhasabah untuk diri kita, dah 13 Syawal ni kita dengan masjid macam mana? Ya, maknanya kalau dah nampak jarang-jarang tu, jom kita buat macam bulan Ramadan balik. Kita dengan Al-Quran kita macam mana? Kalau dulu alhamdulillah setiap hari paling kurang baca satu muka surat. Ni dah 13 Syawal ni, Quran kita dengan Quran bagaimana? Dulu bulan Ramadan, ya Allah, pantang. Kita rasa nak sedekah, kita rasa nak bantu orang. Hari ini macam mana? Kita dengan sedekah kita macam mana? Jadi, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kerana itulah Al-Quran ataupun panduan pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, memandu kita untuk sentiasa berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Hari ni cuti pula Ustaz. Lepas ni nak pergi beraya rumah orang. Walaupun kita beraya rumah orang, tetap kita kena jagalah solat kita Ustaz. Jaga solat, jaga adab akhlak, adab akhlak dan sebagainya. Orang kata kalau sampai waktu solat tu, apalah salahnya bentang ziyadah kat ruang tamu tu. Ya Allah. Sama-sama kita solat berjemaah kan? Ajak semayang berjemaah. Baik para penonton, kita dah tamat dah di TV3, tapi jangan pergi beraya dulu. Ada sambungan 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta, pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam topik tafsir dan taranum pada hari ini dalam surah As-Saffat ayat 114 sehingga ayat 122. Bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Zarifi Muhammad Daud. Ustaz, tadi Masya lagu Allah, sedap betul sebenarnya Iman ni. Masya-Allah Ustaz. Tadi saya tengok pada lirik tadi Ustaz, kan, kita dalam dunia ni Ustaz, kita ada 3 benda lah yang mungkin Allah nak uji dengan kita, berkaitan dengan pangkat, harta, dengan wanita tadi Ustaz. Tapi kalau kita nak tengok hebatnya pangkat kita Ustaz,
Firaun lagi hebat Ustaz. Oh. Sampai mengaku jadi Tuhan tadi Ustaz sebut kan. Betul. Kalau kita sebut tentang harta, Firaun ni orang kata kunci gedungnya pun dah berpuluh-puluh ekor yang bawa kunci gedung ni Ustaz. Begitulah kehidupan kita di dunia. Apa yang nak kita banggakan, apa yang nak kita besarkan, selebihnya semuanya datangnya daripada Allah SWT. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi topik perbincangan kita dalam surah As-Saffat ini pada ayat yang ke-119 ni. Ustaz, sahabat kita ada satu soalan. Ada soalan, okey. Apakah kelebihan Allah SWT meletakkan dan mengekalkan seorang itu dalam generasi seterusnya dengan nama yang harum, dan adakah ia sebagai simbolik untuk terus memperingati jasa pengorbanan dan perjuangan insan istimewa di dalam agama Islam? Tafadhal Ustaz. Baik, para penonton sekalian, 119, wa tarakna alaihima fil akhirin, dan kami kekalkan bagi keduanya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran mendatangkan kepada kita contoh-contoh karakter, ikon manusia unggul. Tentunya lah para nabi dan para rasul. Jadi ini watak yang sedang kita belajar. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para penonton rahmati Allah, kerana itulah ayat ini juga memberikan kefahaman kepada kita. Kita apabila Allah Taala beri umur kepada kita, jangan lupa buat kebaikan. Kerana itu saya teringat satu catatan oleh Buya Hamka. Buya Hamka sebut para penonton, kita ni hidup dua kali. Maknanya saya fikir mula-mula, apa makna hidup dua kali? Dia kata begini, apabila kita sekarang ni kita hidup, jangan letih untuk buat kebaikan. Jangan letih untuk kita buat kebaikan. Sebab apabila kita telah meninggal dunia, kita berada di alam barzakh. Pada waktu itu, kebaikan-kebaikan yang kita buat atas dunia waktu kita hidup dulu, orang akan sentiasa menyebut-nyebut, orang akan sentiasa mendoakan kebaikan kepada kita. Asbabnya apa? Asbab kebaikan yang kita buat di atas dunia ni. Macamlah tuan-tuan puan-puan kan, kalaulah di tempat kerja itu nama Encik Ahmad, dia telah meninggal dunia. Waktu atas dunia, waktu dia hidup dulu, ya Allah, waktu dia ada hari Jumaat, mesti dia bawa nasi lemak. Kan? Pantang saja pejabat kata, kita nak buat program lah, siapa yang nak infak, nak sedekah, dia orang nombor satu. Kan? Sikit ke banyak dia bagi juga. Kan? Dia lah, kalau kerja dia memang tip-top kerja dia. On time, suka bantu kerja orang, kan, suka tolong orang, tak berkira. Jadi waktu dia tak ada, kita akan teringat, ya Allah, Cik Ahmad waktu dia ada dulu sekian. Tak ada dah nasi lemak. Tak ada nasi lemak kan, orang teringat dia. Tapi kalaulah waktu hidup ni tuan-tuan, kita ni ya Allah selalu bergaduh dengan orang, selalu cari pasal dengan orang, orang pun tak ingat kita dah. Lega, orang tak ada kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak buat kebaikan kepada orang. Jadi kerana itu para penonton, kita sebagai seorang ayah, jangan letih buat kebaikan dalam keluarga kita. Kita sebagai seorang isteri, jangan letih buat kebaikan kepada suami dan anak-anak kita. Jangan letih. Kerana apa? Ingat hadis tadi. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Sehingga kan kalau kita lihat pada ayat yang ke-120 ini, Allah SWT mengucapkan satu ucapan yang cukup istimewa Ustaz, iaitu salamun ala Musa wa Harun. Apa sebenarnya maksud salam sejahtera ini kepada kedua-dua orang Nabi ni Ustaz? Masya-Allah, ini satu ucapan daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ni juga kalau kita gandingkan dengan ayat ini dan ayat sebelum tadi, menggesa kita ataupun mengajak kita dalam hidup ini, jomlah kita buat kebaikan. Jomlah pakak-pakak kita buat kebaikan. Kerana apa tuan-tuan? Hidup ini memang untuk kita berkongsi. Maksud saya ialah jangan kita berfikir dunia ini hanya diri kita seorang, tidak. Tetapi diri kita, hidup ini ialah untuk kita berkongsi kebaikan dengan orang. Kerana itu dalam setiap ringgit duit kita ada hak orang lain. Kan itulah kita sedekah, kita infak, kita wakaf, kita derma dan sebagainya. Jadi apabila kita berfikir ayat ini tuan-tuan, orang yang buat kebaikan, Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada orang itu. Ia memberikan kepada kita kefahaman
Bila kita buat baik dengan Allah, kita ikut hukum hakam peraturan Allah, kita ikut segala apa yang dipandu oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, kita tidak akan jadi orang yang kecewa. Tapi tuan-tuan, kalau kita mengharapkan kepada manusia, ya, kebarangkalian untuk kecewa itu ada. Ya, contoh ya, tuan-tuan dan puan, kita minat kepada seorang ikon ini, selebriti ini. Kan kita minat sungguh-sungguh lah, kan. Dalam bilik kita pernah ada poster dia. Kan? Tiba-tiba dia datang ke tempat kita ni nak buat konsert sebagai contoh. Kita pun pergi ke airport, pergi ke lapangan terbang. Dah kita duduk depan dia dah, belum tentu lagi dia senyum dengan kita. Belum tentu lagi kita bagi kepada dia, tolonglah sign autograf, belum tentu lagi. Apatah lagi nak bagi nombor telefon, belum tentu lagi dia bagi kepada kita. Tetapi tuan-tuan, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah bagi dah cinta Nabi kepada kita semua. Tuan-tuan, kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada sahabat, aku teringat pada saudara-saudara aku. Nabi kata, sahabat-sahabat kata, adakah kami ni bukan saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Nabi kata, kamu sahabat-sahabat aku. Saudara-saudara aku ni ialah, kata Nabi, orang yang beriman kepada aku tetapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi cinta kepada kita. Kerana itulah tuan-tuan, marilah kita ikut panduan dan pedoman yang telah ditentukan oleh agama bahagia kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-120 ni Ustaz, Intan Zurina Abdul Razak ni dia nak tanya satu soalan Ustaz. Ya. Adakah setiap kali kita membaca ayat ini, impaknya kepada kedua-dua Nabi itu sama seperti kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa bezanya antara salam sejahtera seperti dalam ayat ini dan juga selawat? Baik, kerana itu tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu antara bentuk salawat ataupun sejahtera yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama tadabbur kata itu samalah seperti dalam ayat ini, salamun ala Musa wa Harun, ya. Maknanya samalah. Itu ialah ungkapan sejahtera, ya, salam sejahtera yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kekasihnya, itulah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Kerana itulah tuan-tuan dan rahmati Allah, Quran ni dia jadi panduan kepada kita bagi orang yang betul-betul menghargai Al-Quranul Karim. Kerana itu tuan-tuan, sebagai contoh, ya, saya teringat dalam surah Al-Hadid ayat nombor 16, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah Ta'ala berfirman, belum sampaikah masa lagi kepada kalian orang beriman untuk khusyuk hati kalian mengambil mematuhi pengajaran dan peringatan daripada Al-Quran? Tuan-tuan, ayat ni surah Al-Hadid ayat nombor 16 ni, dia turun kepada umat Islam ketika mana umat Islam berada di Madinah sekitar 4 tahun. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ni turun kepada kami sekitar kami telah berpindah hijrah daripada Mekah, duduk di Madinah sekitar 4 bulan. Pada waktu itu umat Islam sudah agak complacent, sudah agak selesa, imannya kendur sikit. Tak seperti duduk di Mekah dulu. Duduk di Mekah dulu diancam, dihina, diugut, diejek macam-macam. Iman umat Islam pada waktu itu sentiasa menaik, sentiasa tinggi. Tetapi apabila sudah berada dalam keadaan yang sedikit selesa, iman sudah mula kendur dan amalan ibadat tu mungkin semakin mula berkurang. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud kata, ayat ni bila turun, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada kami, pada waktu itu para sahabat mereka menangis teresak-resak, menangis menginsafi, ya, menangis. Kerana apa? Kerana rasa ayat ni betul-betul seperti gunung yang menghempap kepala mereka. Maknanya terasa betul ayat ni turun, kan? Tuan-tuan, ini muhasabah diri saya dan kita semua. Kita baca Quran, kita lalu ayat ni mungkin dah banyak kali dah. Tetapi mungkinlah lalu ayat ini kita baca macam seperti lalat yang ataupun nyamuk singgah di hidung kita, kan. Rasa gatal, kemudian lalat tu dah hilang, kita pun dah lupa, kan. Jadi maknanya tuan-tuan, marilah kita membaca Al-Quran dan Al-Quran itu betul-betul hidup dalam diri kita.
Sebagai contoh tuan-tuan, surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran, kamu sekali-kali tidak akan mengerti apakah itu kebajikan yang paling besar, apakah makna kebajikan, selagi mana kamu belum dermakan harta yang kamu sayang. Apa nama perinciannya, apa makna ayat ni? Selepas ini. Oh lama kita pun nak tahu apakah perincian ayat ini, yang mana belum tentu lagi kita nak masuk juga sebelum kita melakukan amal ini. Baik, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Jangan ingat kau boleh masuk syurga selagi kau belum memberikan apa benda yang paling engkau cintai. Itu dia tadi Ustaz ada sebut satu ayat Quran yang cukup memberi sentuhan, memberi tamparan kepada kita bahawa kita jangan rasa kita ni dah cukup bagus. Sedangkan benda yang kita sayang pun kita belum berikan. Apa maksud ayat tadi Ustaz? Baik, para penonton, ayat ni bila dibacakan, bila turun ayat ini, ada seorang sahabat namanya Abu Talhah. Abu Talhah ni dia di kalangan penduduk Ansar, dan dalam catatan Anas bin Malik menyatakan Abu Talhah ni ialah orang yang kaya. Dia ada banyak harta, dan antara harta kebun yang paling dia sayang, kebun tu bernama Bayruha, yang berhadapan ataupun berdekatan dengan masjid Rasulullah, masjid Nabi SAW. Jadi bila turun ayat ni, dia pun pergi bertemu Rasulullah SAW dan dia bertanya apa maksud ayat ini. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan penerangan maksud ayat ini. Maknanya kita ni masih belum faham apa makna kebajikan yang sebenarnya selagi mana kita belum derma harta yang paling kita sayang. Jadi Abu Talhah Al-Ansari tuan-tuan, bila dia faham ayat ini, dia terus mahu praktikkan ayat Quran yang dia faham, yang dia baca tadi. Jadi apa yang dia buat tuan-tuan? Dia buat keputusan dia mahu sedekah ataupun wakafkan kebun yang paling dia sayang tadi ni, yang bernama Bayruha. Dia nak infak, dia nak wakaf kebun yang paling dia sayang ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, apa hikmah yang kita dapat belajar daripada situasi ini? Tengok ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beramal dengan ayat Al-Quranul Karim. Mereka beramal tanpa ragu-ragu. Mereka yakin 100% apa yang disebut ke dalam Al-Quran. Mereka yakin sungguh. Mereka mahu hilangkan kecintaan total kepada dunia. Ya, mereka mahu hilangkan penyakit bakhil dalam hati mereka. Sebab mereka yakin wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya hari akhirat itu lebih kekal dan abadi dan lebih penting untuk kita kejar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita sebagai umat Islam pada hari ini, kita mesti jadi umat contoh. Sebagai contohlah saudara dan iman ya, Islam ajarkan kepada kita taharah, kebersihan. Ya, kita ambil wudu kan, itu adalah taharah. Dan kalau dalam silibus fiqh, selalunya kita akan mula dulu dengan fiqh taharah, fiqh bersuci. Baik, mari kita bawa fiqh bersuci ni dalam kehidupan seharian kita. Kerana itu mantan Ketua Kementerian Air, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, sekarang ni sebagai Ketua Usaha KSU, Kementerian Sumber Manusia, apa yang beliau promosikan, ada buku yang beliau tulis tentang kebersihan, ya, kita menjaga alam sekitar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak, antaranya Nabi cerita dari Aiman, ada seseorang ini sedang bersenang lenang dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia ni telah mengalihkan satu bahaya di jalanan. Umpamanya kita dapat faham hari ini, dia tengok kayu tepi jalan, dia ambil, dia buang di tempat yang sepatutnya, dalam tong sampah ke, tengok kaca di luar koridor bilik darjah kelas sebagai contoh kan, dia ambil, dia buang. Kenapa? Itu sesuatu bahaya kalau siapa-siapa terkena lah. Ya, jadi hanya dengan amalan itu,
orang itu masuk syurga, sedang bersenang lenang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada dalam satu riwayat lain lagi, ada seorang wanita ini oleh kerana dia memberi minum kepada anjing yang dahaga, kan, anjing yang sedang kehausan. Mula-mula dia dulu ambil air dalam perigi ni kerana apa, dia perlukan air. Tiba-tiba bila naik ke atas tu, tengok ada seekor anjing yang sedang terjelir lidahnya, tanda haus lah, perlu air lah. Jadi dia pun turun semula, ambil air dengan kasut dia bagi minum kepada binatang tadi. Kerana dia rahmah kepada binatang tadi, apa yang disebut dalam riwayat, Allah Ta'ala telah ampunkan dosa-dosa dia. Ada setengah riwayat yang mengatakan wanita ini ialah wanita yang tidak baik, wanita pelacur. Tapi tengok rahmat kepada haiwan, ya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi para penonton rahmati Allah, ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Karakter Al-Quran, apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak bawa dalam kehidupan kita. Jadi sementara kita hari cuti ni kan, kalau ada yang pergi ke berkelah di tepi pantai kan, di tepi sungai, apa salahnya kan bawa plastik hitam tu kan, kita kutip sampah-sampah yang ada kan. Selain itu sebagai aktiviti riadah anak-anak kita dengan kita sekali, dan kita implement apa yang arahan agama supaya kita menjaga kebersihan. Jadi kan indah agama ni, dia bukan setakat ilmu, tetapi dia hidup dalam diri kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Bila Ustaz sebut tepi pantai tadi, kawan kita dah pergi audition. Dah akhir beraya Ustaz. Dia jangan lupa bawa plastik sampah, kutip sampah-sampah dekat tepi pantai tu kan. Okey, baik Ustaz, kita ada sahabat kita Cahaya Nur menunjuk pada ayat yang ke-121, mafhumnya sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Soalan saya, apakah kelebihan yang Allah berikan di dunia dan di akhirat kepada orang-orang yang berbuat baik? Mungkin sebagai orang kata ni ayat 21 dan kita rangkum sekali dengan ayat 122 saya. Fadal. Dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya, maknanya amalan yang kita baik, buruk ataupun jahat, walaupun sebesar zarrah, pasti ia akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan, dalam sebuah riwayat hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam cerita, ada seorang ini, dia ni atas dunia dulu Allah Ta'ala uji dia. Allah uji cukup-cukup dia ni, uji sungguh-sungguh. Di hari akhirat, oleh kerana dia lulus ujian atas dunia ni, Allah Ta'ala ambil dia, kemudian dicelup orang ini dalam syurga beberapa detik, beberapa ketika. Diangkat semula keluar dari syurga, setelah beberapa saat, beberapa minit tadi, Allah Ta'ala tanya kepada dia, atas dunia dulu kamu teruk diuji, adakah kamu masih ingat lagi kamu diuji atas dunia dulu? Tuan-tuan perempuan, apa jawab orang ini? Dalam hadis menyatakan, dia kata, ya Rab, wahai Tuhan, aku dah lupa ujian yang aku terima atas dunia dulu. Sebab apa? Seronoknya, nikmatnya, walaupun duduk seketika, sekejap sangat duduk dalam syurga, lupa langsung ujian-ujian atas dunia dahulu. Dalam hadis yang sama, diceritakan di hari akhirat, dibawa pula seorang ini masuk dalam neraka, dicelup beberapa seketika, beberapa minit, beberapa detik, celup sekejap, angkat balik. Atas dunia, orang ni dia tak peduli. Dia tak peduli hukum hakam, dia tak peduli dosa pahala. Allah Ta'ala bagi macam-macam, tapi dia kufur nikmat. Dia lupa pada Allah. Dia terlupa langsung tanggungjawab daripada Allah. Allah Ta'ala tanya dia, atas dunia dulu kamu senang, kamu mewah, kamu senang, kamu ingatkah lagi kamu senang atas dunia dulu? Apa jawab orang ini? Ya Rab, wahai Tuhan, aku dah lupa keseronokan aku atas dunia dulu. Dah lupa. Kerana apa? Azabnya, dicelup dalam api neraka. Azab sangat. Kerana itu, tuan-tuan yang rahmati Allah, nak kaitkan dengan soalan sahabat kita Cahaya Nur tadi, jangan letih kita buat kebaikan. Orang yang ikut hukum hakam, orang yang ikut panduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sama sekali tidak akan kecewa di hari akhirat. Karena itu dalam riwayat ada menyebutkan, dunia ini umpama penjara bagi orang beriman.
Sebab apa penjara? Ialah ada peraturan, tidak bebas. Tetapi tuan-tuan, saat kita menerima buku catatan amal dengan tangan kanan di hari akhirat nanti, saat itu kita akan rasa puas. Kenapa? Kita telah menggunakan sepenuh masa, sepenuh peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di atas dunia ni untuk kita buat kebaikan. Kerana itu, 7 hari seminggu, 24 jam sehari yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jangan letih untuk kita cari ruang kebaikan untuk kita buat baik. Wallahu Baik Ustaz. Soalan terakhir daripada Al-Ali. Kenapa Allah SWT memberi perakuan bahawa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam sebagai orang yang beriman, padahal mereka berdua adalah Nabi dan sentiasa di dalam peliharaan Allah SWT. Bagi orang biasa seperti kita, adakah cukup dengan mengaku bahawa kita telah beriman dengan bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Baik, sebagai kesimpulan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Para penonton, rumusannya tentu sekali tuan-tuan, iman ini perlulah dibuktikan. Buktinya bagaimana? Mesti kita melakukan amal-amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Maknanya iman itu mesti dibuktikan dengan amal-amal saleh. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia kan, di sebalik pada ujian, kita sabar dengan ujian dan kita teruskan usaha kita, dan akhirnya inilah di antara disebutkan ciri orang beriman. Baik para penonton sekalian, kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita nak jemput Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Dan ya Allah, Engkau terimalah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah diri kami, isteri, suami, anak-anak kami semuanya sebagai penyejuk mata hati kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan yang diberikan, dan mudah-mudahan kita ni dapat move on apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik para penonton, esok temu janji kita dalam Tanyalah Ustaz bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra dengan topik perbincangan duit raya, adat atau sedekah, dan dibantu oleh moderator Dai Fahmi. Baik para penonton, saya Dai Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.